Ramadan Mubarak, Allahu Ramadan Kareem, Akbar. Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan-tuan dan puan-puan yang setia menonton MTA. Semoga tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Jadi bersama saya Salman Ahmad dalam program Taklim Tarbiyat Online. Jadi dalam episod kali ini kita akan membincangkan tentang ibadah puasa, di mana kita semua tahu dalam beberapa hari lagi kita akan memasuki satu bulan yang sangat berberkat, iaitu bulan Ramadan. Dalam studio pada hari ini bersama kami Tuan Ainul Yakin Muhammad Zain dan juga Tuan Fuad Ahmad Nasir yang akan berkongsi bersama kita tentang ibadah puasa. Jadi bagi meneruskan lagi program pada hari ini, kita menjemput Tuan Muhammad Farid Kamam untuk melawatkan ayat-ayat suci Al-Quran. Persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب
أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Jazakumullah diucapkan kepada Tuan Muhammad Farid Kamam di atas ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan itu tadi. Semoga ianya banyak manfaat untuk kita semua. Jadi seterusnya kita terus ke soalan kita. Jazakumullah Tuan atas penjelasan Tuan tentang syarat-syarat wajib puasa tadi. Jadi Tuan tak sentuh tentang niat. Jadi adakah niat itu bukan syarat-syarat wajib puasa? Boleh Tuan terangkan? Okey, terima kasih Saudara Salman atas pertanyaan tadi. Jadi memang tiada tidak disentuh tentang niat kerana niat itu bukanlah syarat-syarat wajib berpuasa seperti yang saya terangkan tadi. Syarat wajib berpuasa itu adalah perkara-perkara yang membuatkan seseorang itu wajib berpuasa. Manakala niat untuk berpuasa itu adalah termasuk di dalam rukun-rukun puasa. Jadi secara umumnya kalau di luar sana ada lafaz yang digunakan untuk berniat puasa. Kita semua dah belajar daripada sekolah rendah, sekolah menengah tentang lafaz niat itu. Tapi itu bukanlah satu yang wajib. Yang wajib itu adalah perlunya ada niat itu tadi. Iaitu terlintas, terdetik di hati kita untuk berpuasa pada esok hari. Dan niat itu harus dilakukan pada malam hari sebelum kita bangun untuk bersahur. Itulah antara rukun-rukun puasa yang harus kita perhatikan. Dan juga selain daripada niat, rukun puasa yang seterusnya juga adalah kita menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sebagai contoh, menahan diri daripada membatalkan puasa adalah makan, minum. Makan, minum adalah halal bagi kita. Tetapi di sewaktu kita menjalani ibadah puasa, kita harus menahan diri kita daripada makan dan minum. Dan juga melakukan, kalau suami isteri melakukan hubungan intim, itu juga kita menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa dan sekian-sekian perkara yang lainnya. Jadi itu beberapa rukun puasa yang harus kita ketahui sebagai umat Islam. Jadi niat itu tidak ada lafaz yang perlu diucapkan, Tuan. Dia hanya terbit dalam hati kita. Hati kita. Okay. Jazakumullah Tuan. Jadi kita dah tahu tentang syarat-syarat wajib puasa dan rukun puasa. Di dalam episod sebelum ni kita telah mendengar Tuan Ainun ada menceritakan tentang puasa bagi orang Islam dan perbezaan puasa bagi orang yang bukan Islam. Jadi yang kita tahu orang Islam ni bermulakan puasa mereka dengan bersahur. Jadi kalau mereka tak sahur, adakah mereka tak boleh puasa Tuan? Boleh Tuan terangkan? Bukan begitu maksud saya, tetapi sebenarnya sahur ini merupakan sunnah Rasulullah SAW juga. Jadi kalau kita nak melakukan ibadah puasa ni pun kita perlulah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bukanlah maksud saya orang tak makan sahur itu puasanya tak sah atau terbatal. Tetapi dia sebenarnya terlepas daripada berkat-berkat bersahur itu. Orang-orang yang tak bersahur, dia sebenarnya terlepas daripada berkat-berkat yang Allah Ta'ala sediakan, siapkan bagi orang-orang yang makan sahur. Sebab itulah Rasulullah SAW berkenaan dengan sahur ini, beliau ada menerangkan di dalam hadis, ada menyentuh dalam hadis beliau, di mana beliau bersabda bahawa tasaharu fa inna fi suhuri barakah. Jadi beliau bukan mengatakan kamu perlu bersahur, tidak. Tapi satu perintah daripada Rasulullah SAW, tasaharu, bersahurlah kamu. Fa innahu fis suhuri barakah. Kerana di dalam bersahur itu ada berkat-berkat yang Allah Ta'ala sediakan. Jadi kalau orang tidak bersahur, dia boleh tetap berpuasa seperti mana yang beliau cakap tadi. Yang penting dia ada niat. Tetapi dia terlepas daripada berkat-berkat yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang-orang yang bersahur. Nombor satu. Kalau dia tidak sahur,
Dia tidak sahur berarti dia tidur terus tadi. Mungkin malam dia dah makan cukup-cukup pukul 12, pukul 1 ke dia dah makan. Kemudian dia terus tidur. Dia cakap tak payahlah sahur, aku dah kenyang dah. Apa dia terlepas? Berkat apa yang dia terlepas? Nombor 1, dia pun tak solat tahajud. Terlepas solat tahajud. Nombor 2, dia terlepas solat subuh nanti. Sebab dia tak bangun lagi dah. Jadi bayangkan kalau kita bersahur, pastinya kita nak bangun awal. Kita nak bangun awal, nak siapkan makanan. Kemudian ada masa untuk kita sebelum azan subuh itu, banyak masa kalau kita dah bangun untuk sahur itu, kita dapat mengerjakan solat tahajud. Di mana itu memang dituntut oleh Allah Ta'ala. Dan solat tahajud ini Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fatahajjat bihi nafilatan lak, dia merupakan nafilah bagi kamu, satu hadiah, satu kurnia yang sangat besar yang Allah Ta'ala persiapkan. Jadi kalau kita bangun untuk makan sahur, pastinya kita bangun awal untuk nak siapkan makanan. Isteri kita, mungkin pasangan kita nak siapkan makanan, dia pun dah bangun awal, kita pun dah bangun dan kita dapat mengerjakan solat tahajud. Kemudian kalau orang tak makan sahur, berarti dia tidak makan apa-apa. Jadi dia terlepas satu berkat lagi daripada makan sahur itu tadi. Dia tidur dengan perut kosong nanti. Dia berpuasa selama sampai ke tengah malam atau sampai ke waktu maghrib dengan perut yang tadi kosong, tidak makan sahur. Jadi kita makan sahur, kita dapat makan, mengisi perut kita dengan makanan-makanan itu tadi. Kemudian selepas kita mendengar azan subuh, kita pun mula mengerjakan solat fardu subuh. Kalau orang yang tak bangun sahur tadi, dia pun dah terlepas solat subuhnya. Kemudian lepas subuh kita selalu melawatkan ayat suci Al-Quran. Pokoknya banyak. Sebab itulah Rasulullah SAW menerangkan di situ dalam hadis itu bahawa beliau memerintahkan bahawa tasaharu, bersahurlah kamu. Kerana di dalam sahur itu, dalam kamu makan sahur itu, banyak berkat-berkat yang Allah Ta'ala persiapkan. Kalau kita tak makan sahur, kita terlepas daripada berkat-berkat yang saya dah kongsi tadi. Jadi berkat itu secara rohani, iaitu kita dapat melebihkan ibadah, dan juga berkat secara fizikal. Kita tak dapat makan, terlepas makan. Kita dapat mengisi kita tak isi perut tenaga. kita. Jadi kedua-duanya berkat tu Allah Ta'ala persiapkan, baik rohaninya pun maupun jasmaninya pun. Jadi dua-dua kita terlepas kalau kita tak makan sahur. Jadi memang sabda Rasulullah SAW itu ringkas, tetapi di dalam sabda itu mempunyai pengertian yang sangat mendalam. Di mana tadi macam saya sebut tadi, kita terlepas solat tahajud, kita terlepas solat subuh, kita terlepas kita punya tilawat, dan secara jasmaninya kita terlepas makan sahur kita. Jadi pada kita semua, perhatikan perkara ini. Jangan kita merasa kita dah kenyang, dah makan tengah malam tu kita tak perlu makan sahur lagi, terus tidur. Tidak, kerana di situ banyak keberkatan-keberkatan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan, dan itu juga merupakan sunnah daripada Rasulullah SAW, di mana beliau memulakan ibadat puasa beliau dengan makan sahur. Jadi tuan, ada juga saya pernah dapat soalan. Diorang kata waktu sahur itu adakah setengah jam sebelum azan subuh ataupun dah azan tu kita masih boleh bersahur? Mungkin tuan boleh jelaskan lebih lanjut supaya penonton kita boleh. Saya rasa Salman pun mungkin tertanya juga kan perkara itu ya. Kadang-kadang kita dalam kehidupan kita di sekarang ini, kita melihat banyak peraturan-peraturan yang mereka buat. Mereka mengatakan sahur itu perlulah berhenti setengah jam sebelum azan. Itu lebih baik, ataupun itulah sepatutnya kita lakukan. Tapi kalau kita melihat sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam beliau melaksanakan ibadah puasa ini, salah satu sunnah beliau mentakhirkan sahur beliau. Maksudnya beliau melambatkan sahur beliau. Beliau sengaja lambatkan sahur beliau tu dah dekat-dekat nak azan. Jadi tidak salah, itu merupakan sunnah Rasulullah SAW juga, bahawa beliau melambatkan makan sahur beliau. Memang ada hadis-hadis lain yang, di mana diterangkan bahawa sahabat berhenti makan sahur itu ada beberapa ayat tertentu, ada bilangan ayat tertentu, 50 ayat, 50 bacaan. 50 bacaan ayat tu mereka sebelum 50 bacaan ayat tu mereka dah
berhenti makan sahur. Tapi kalau kita melihat balik, memang Rasulullah SAW pun ada memberikan contoh kepada kita semua dan beritahu kepada kita, kau lambatkanlah makan sahur kau. Jadi ini juga merupakan salah satu amalan Rasulullah SAW. Jadi perlu kita ikut jugalah apa yang Rasulullah SAW percontohkan kepada kita semua. Jadi kita dah dengar tentang keberkatan makan sahur dan kita tahu melewatkan makan sahur ini adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW. Jadi boleh Tuan Fuad jelaskan apa sunnah-sunnah lain yang Rasulullah amalkan ketika ibadah puasa ini dijalankan? Silakan Tuan. Baik, terima kasih Salman. InsyaAllah saya akan cuba kupas beberapa perkara sunat yang kita boleh lakukan semasa kita menjalankan ibadah puasa. Salah satunya adalah Rasulullah SAW menyeru kita, menyarankan kepada kita supaya kita menyegerakan untuk berbuka puasa, yang mana ada di dalam hadis riwayat Bukhari ada menyebutkan bahawa Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, orang yang menyegerakan berbuka puasa setelah masuk waktunya mendapat kebaikan yang berterusan. Jadi ini juga adalah saranan daripada Rasulullah SAW untuk kita menyegerakan berbuka. Tapi ada juga orang yang di luar sana katakan, oh saya boleh tahan lagi, ataupun saya boleh tahan sampai jam 8 ke apa, walaupun dah masuk waktu. Walaupun dah masuk waktu Untuk membuka. Jadi sesungguhnya itu adalah amalan yang bercanggah daripada amalan Rasulullah SAW. Jadi masuk je waktu azan itu Rasulullah SAW terus buka puasa. Jadi itu yang amalan yang beliau lakukan. Dan seterusnya juga salah satu sunnah berpuasa itu adalah Rasulullah SAW berbuka puasa dengan memakan buah kurma yang basah, iaitu dalam bahasa Arab disebut rutab. Kalau tak ada kurma yang basah itu, Rasulullah SAW makan kurma yang kering yang disebut sebagai tamar. Kalau tak ada kedua-dua itu tadi, kurma basah ke kurma kering, Rasulullah SAW minum air suam untuk berbuka puasa. Jadi ini sunnah Rasulullah SAW yang perlu kita, saya rasa kita perlu hidupkan. Jangan makan sampai susah kita nak jalan. Kita tengok sekarang ni bila orang buka puasa depan meja macam-macam. Tapi macam Tuan Fuad terangkan tadi, itu satu sunnah yang perlu kita amalkan. Jadi kalaulah di tempat lain selain daripada tanah Arab mungkin susah nak dapat buah kurma, jadi kita mungkin boleh gantikan dengan juadah-juadah yang manis, kuih-kuih. Macam dekat Malaysia kita boleh dapat kuih-kuih yang manis. Ada satu kuih tu nona manis. Boleh kita buka puasa dengan juadah yang manis. Kemudian perkara-perkara sunat lainnya adalah kita harus memperbanyakkan ibadah-ibadah sunat lainnya seperti solat nafal, iaitu solat duha. Kemudian perbanyakkan menilawatkan ayat suci Al-Quran. Inilah waktu puasa, inilah di mana kita tak perlu fikirkan tentang makan minum. Kita isikan masa untuk makan minum kita itu dengan makan rohani. Makanan rohani, iaitu dengan banyakkan menilawatkan ayat suci Al-Quran dan berzikir ilahi. Menilawatkan ayat suci Al-Quran itu tadi bukan sahaja kita berusaha tilawat, tetapi kalau boleh, kalau kita dapat membaca dengan terjemahan supaya kita dapat memahami ayat Quran dan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita, itu lebih bermanfaat kepada kita. Memang kalau kita tilawatkan ayat suci Al-Quran itu juga adalah satu perkara amalan yang baik. Namun begitu, kalau kita tambahkan dengan membaca terjemahan, itu mendatangkan faedah yang lebih baik, di mana kita berusaha memahami perintah Tuhan, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan pelajaran-pelajaran ataupun perintah-perintah Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam bulan Ramadan juga Rasulullah SAW segera di dalam bersedekah, iaitu kalau dalam hadis itu sebut di mana perbuatan Rasulullah SAW bersedekah itu lebih laju daripada angin. Maksudnya angin ribut. Maksudnya Rasulullah SAW tak pernah mensia-siakan peluang untuk bersedekah, dan di dalam, khususnya di dalam bulan Ramadan, bulan puasa, Rasulullah SAW lebih banyak bersedekah. Banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang Rasulullah SAW bersedekah di dalam bulan Ramadan ini lebih banyak daripada bulan-bulan yang lainnya. Itu juga kita harus perhatikan. Dan sebagaimana episod sebelumnya saya dengar Tuan Maulana Ainul sebutkan bahawa kalau kita berpuasa ini, kita boleh merasai
apa yang orang-orang miskin rasai, Kesusahan, kesulitan mereka. tak ada makanan dan minum. Itu juga seharusnya menimbulkan kesedaran kepada kita yang berkemampuan agar kita memberikan makan kepada orang-orang miskin, terutamanya yang memerlukan. Dan yang seterusnya adalah kita harus berusaha menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang sia-sia, yang lara, di mana kalau kita di dalam hari-hari yang biasa, selain daripada bulan Ramadan, kita banyak berbual kosong dengan kawan-kawan ataupun banyak bercakap benda yang tidak berfaedah. Di dalam bulan Ramadan khususnya, kita harus elakkan melakukan perkara-perkara itu. Banyakkan kita berzikir, banyakkan kita menilawatkan ayat suci Al-Quran daripada melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah tersebut. Jadi itu beberapa perbuatan ataupun amalan sunnah yang kita harus lakukan sepanjang bulan Ramadan. Mudah-mudahan keberkatan di dalam bulan Ramadan itu kita dapat raih. Kalau kita sekadar menahan lapar dan dahaga tanpa melakukan amalan-amalan itu tadi, maka Ramadan itu datang sebagai tetamu. Mungkin tuan boleh apa tu tadi tentang tetamu tu tadi. Saya ingin tambahkan sedikit berkenaan dengan perbuatan-perbuatan sia-sia itu, di mana Rasulullah SAW pun sebenarnya dalam salah satu hadis beliau ada bersabda bahawa puasa ini bukanlah sekadar kita meninggalkan makan dan minum. Makan dan minum itu orang lain pun boleh buat sebenarnya. Orang-orang bukan Islam pun lebih banyak membuat. Mereka tak makan berhari-hari. Orang yang mengamalkan yoga, mereka tak makan berhari-hari. Tapi bukan sekadar itu sebenarnya. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi lebih daripada itu. Kita menyelamatkan diri kita seperti mana tadi dah diterangkan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perbuatan-perbuatan yang larau ni, perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah. Itu yang kita jauhkan. Sekarang ni kita tahu kan banyak orang-orang kerana banyak masa terluang dalam kita melakukan ibadah puasa ni, banyak sangat masa kita tak makan, tak minum, tak buat apa-apa, dia pergi duduk dekat depan internet dan buka tak tahu website-website apa yang tidak berfaedah. Kalau dalam keadaan kita berpuasa pun kita masih melayari benda-benda seperti ini, benda-benda larau ini, yang tak sepatutnya kita lakukan, sama ada kita puasa ataupun tidak puasa. Apalagi dalam keadaan kita berpuasa, kita tetap melayari website-website yang tidak baik, itu Allah Ta'ala tidak memerlukan makan dan minum kita. Kita punya menahan dahaga kita, Allah Ta'ala tak perlukan, sebab kita tak mahu meninggalkan perbuatan-perbuatan larau itu. Jadi dalam kita berpuasa ini, seperti mana tadi Tuan Fuad pun dah terangkan, kita tambahi lagi, kita bumbui lagi dengan amalan-amalan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu banyak melewatkan ayat suci Al-Quran, banyak berzikir, banyak mengerjakan solat-solat nafil, dan berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan berusaha untuk membantu makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lainnya yang tadi dah diterangkan, dengan kita bersedekah kepada mereka. Kemudian tadi disentuh tadi kan, kadang-kadang manusia ni ada dua jenis. Manusia ni ada dua jenis, tuan. Satu, dia suka kepada satu perkara, yang satu memang dia tidak suka. Seperti mana saya ambil contoh puasa inilah. Hazrat Khalifatul Masih keempat rahimahullah taala, beliau memberikan contoh dalam salah satu khutbah beliau, beliau memberikan contoh bahawa puasa ini bagaikan seorang tamu yang datang bertamu di rumah kita. Kita ni sebagai tuan rumah, kalau tamu datang, kalau kita suka tamu itu datang di rumah kita, kita tidak mahu tamu itu balik meninggalkan kita. Betul tak? Kita nak ditinggal dengan kita juga. Dan kalaupun dia terpaksa balik ke rumah dia, tamu itu tadi, waktu kita menghantar tamu itu di bus stop ke, di bus station ke, untuk melepaskan tamu itu, kita akan merasa sedih. Kita akan merasa terharu kerana tamu yang sangat kita senangi, sangat kita suka, sangat kita sayangi, dia datang kemudian dia nak meninggalkan kita. Kita akan merasa sedih. Begitu juga lah ibadat puasa ini, dia datang setahun sekali bertamu kepada kita. Bagi orang-orang yang memang tidak suka melakukan perbuatan-perbuatan larau tadi, perbuatan-perbuatan yang sia-sia itu tadi, dia akan merasa begitu sedihnya
apabila ibadat puasa ini nak meninggalkannya. Dan dia merasa sangat gembira apabila ibadat puasa ini ataupun bulan puasa ini datang bertandang kepada dia. Kerana dia dapat meningkatkan ibadat-ibadatnya. Dia dapat meningkatkan solat-solatnya. Dia dapat meningkatkan pengorbanannya dan sedekah-sedekahnya. Berlainan dengan orang yang tidak suka kalau seorang tamu itu datang ke rumah. Kalau tuan rumah itu tak suka, dia nak supaya tamu itu cepat-cepat balik. Macam orang yang tak suka bulan puasa ni datang, dia nak selalu melakukan perbuatan-perbuatan lara, perbuatan-perbuatan yang sia-sia, sebenarnya dah terbiasa sangat. Jadi dia tak mau nak meninggalkannya. Jadi bila bulan puasa ni datang, dia merasa gelisah. Sebab dia tidak suka bulan ni. Sama juga bila tamu yang kita tidak suka datang ke rumah kita, kita nak supaya tamu itu cepat-cepat pergi meninggalkan kita. Bagi orang-orang yang jenis yang seperti ini, yang tidak suka kepada kedatangan ibadat bulan puasa ni, dia akan gembira bila bulan puasa ni nak meninggalkan kita, tapi dia merasa sedih bila bulan puasa ni datang kerana dia akan terhalang untuk membuat perkara-perkara yang larau itu. Jadi kita berdoalah kepada Allah Ta'ala supaya kita menjadi golongan manusia yang tadi, yang sangat suka kedatangan tamunya itu. Kedatangan Ramadan ni kita suka, di mana kita dapat meningkatkan ibadat kita, amalan kita, sedekah kita, kecintaan kita. Melayan tetamu Ramadan ini dengan amal ibadah. Ya, betul-betul. Seperti mana kalau tamu yang kita suka datang, kita layan dengan makanan-makanan yang sedap, makanan-makanan yang berkhasiat. Begitu juga Ramadan ini datang bertandang sebagai tamu dalam hidup kita. Kita penuhilah, kita layanlah kedatangan Ramadan ini dengan ibadat-ibadat nafal kita, dengan banyak melawat ayat suci Al-Quran, dengan banyak berzikir ilahi, dengan banyak membaca buku-buku Hazrat Masih Maud SAW. Dan sekarang ini kita ada MTA, kita boleh tengok, hari-hari kita boleh tengok. Banyak masa kita boleh pergunakan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini sedikit tambahanlah pada amalan-amalan sunnah yang perlu kita lakukan sepanjang kita melaksanakan ibadah puasa ini. Jazakumullah hasanah jazah atas perkongsian tuan tadi. Jadi semoga Ramadan kali ini akan menjadi tetamu yang dinanti-nantikan dan dirindukan tuan. InsyaAllah. Jadi semoga kita dapat menghayati ibadah puasa kita sebaik-baiknya. Jadi sebelum kita tutup program kita tuan, mungkin ada pesanan-pesanan yang tuan nak sampaikan menjelang bulan Ramadan yang akan tiba ni. Silakan tuan. Jazakumullah Saudara Salman. Ya, seperti mana kita mengetahui pada tahun ini Ramadan kita agak sedikit berbeza daripada tahun-tahun yang lain, di mana disebabkan coronavirus yang sedang merebak ini, kita tidak dibenarkan oleh kerajaan untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan solat-solat fardu. Begitu juga solat tarawih kita yang selalu selama ini kita laksanakan, kita kerjakan di masjid bersama-sama, kita tadarus bersama-sama di masjid. Tapi pada tahun ini Ramadan kita memang sangat berbeza. Namun begitu, saya harapkan kita semua dapat menghayati Ramadan kita ini dengan sebaik-baiknya. Di mana pun kita melaksanakan ibadah puasa ini, kita berusaha untuk menghayatinya. Kalaupun kita tidak dapat mengimarahkan masjid pada tahun ini, kita imarahkan rumah kita dengan solat berjemaah, solat fardu berjemaah dengan isteri dan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Kita solat tarawih berjemaah dengan keluarga kita, kita tadarus bersama-sama dengan keluarga kita, kita berbuka puasa dengan keluarga kita. Pokoknya tahun ini kita sama-sama tanamkan azam dan tekad bahawa kita nak mengimarahkan rumah kita. Kita hiasi rumah kita dengan ibadat-ibadat, puasa kita, nafal kita, solat kita, tadarus kita, dan apa saja ibadat-ibadat yang boleh menarik kasih sayang dan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya yakin dengan ini akan lebih merapatkan lagi hubungan kita sesama keluarga kita yang lain, anak-anak kita dengan isteri kita dan keluarga kita yang lain. Jadi walaupun kita tak dapat pergi ke masjid untuk mengarahkan masjid selama puasa ini, tapi kita berusahalah untuk mengimarahkan bulan Ramadan ini di rumah kita sendiri. Kita hidupkan rumah kita ini dengan cahaya-cahaya rohani, dengan ibadat-ibadat, dengan doa-doa, dengan pujian-pujian dan tambid-tambid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Taala memberkati kehidupan kita. Jazakumullah tuan atas pesanan daripada tuan tadi.
Jadi sebelum kita pisah, ingin saya berkongsi dengan tuan-tuan dan juga penonton-penonton MTA nasihat-nasihat daripada Hazrat Masih Maud alaihi salam berkenaan dengan ibadah puasa. Jadi Hazrat Masih Maud alaihi salam bersabda, seseorang yang berpuasa harus sentiasa berpandangan bahawa berpuasa bukan sekadar menahan lapar. Sebaliknya, dia harus sentiasa menyibukkan diri dengan zikir ilahi supaya dia dapat mengabdikan diri kepada Allah dan meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Beliau bersabda, puasa melambangkan seorang itu meninggalkan satu sejenis makanan yang merupakan keperluan jasmani, kemudian memperoleh satu jenis makanan yang lain yang akan memberikan faedah kepada jiwa. Seseorang yang berpuasa hanya semata-mata kerana Allah Ta'ala dan bukan sekadar menjalankan ibadat, haruslah sentiasa mengucapkan tahmid, menyebut Alhamdulillah, tasbih, menyebut Allahu Akbar, dan tahlil, menyebut La ilaha illallah untuk memperoleh makanan tersebut. Seterusnya, Hazrat Masih Maud bersabda, hanya orang tersebut yang mulia di sisi Allah, iaitu orang yang bertakwa. Allah hanya akan memelihara jemaah yang taat dan akan menghancurkan yang lainnya. Ini adalah satu perkara yang sangat sensitif dan kedua-duanya tidak boleh bersama di sini, yakni yang bertakwa dan yang nakal dan jahat tidak boleh berada pada satu tempat yang sama. Ianya perlu untuk mengekalkan yang bertakwa dan yang jahat dihapuskan. Oleh kerana Allah Maha tahu siapa yang bertakwa di sisinya, ianya adalah suatu perkara yang sangat perlu diberi perhatian. Yang bernasib baik adalah mereka yang bertakwa dan yang jahat adalah mereka yang akan berada di bawah azab Tuhan. Sekian sahaja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat untuk kita semua. Jadi sekian dari saya, Salman Ahmad dan kru MTA lain mengucapkan ribuan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa. Jadi jangan lupa duduk rumah, stay home, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem.